Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bahasa Arab, kalimah takdir boleh masuk. Yang kita faham takdir kan, ketentuan. Tapi kadang-kadang takdir makna dia penghargaan. Kalau kita biasa dapat CJ daripada sekolah-sekolah Arab kan, dia tulis takdir, penghargaan. Ada markah, takdir juga. Nilai, penghargaan. Biasa takdir orang terjemah ketentuan, boleh juga. Takdir mana banyak. Ataupun Lailatul Qadri, kemuliaan. Jadi kalimah takdir ini banyak. Kat sini makna tidak menghargai Allah sebenar-benar penghargaan. Tidaklah menghargai Allah sebenar-benar penghargaan. Tidaklah menghargai Allah sebenar-benar penghargaan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Bila kita cakap lu asbab mendakwa, lu asbab wahyu yang bukan Allah dakwa. Kan? Kita sandarkan lu asbab bukan kepada Allah, kepada orang tua, nenek moyang. Mana secara lu asbab mesti daripada qala Allah, qala Rasulullah. Nabi pun bukan dia cakap, dia tukang sampai ya. Jadi hanya dia saja yang dapat perkara dua asbab wahyu daripada Allah direct, orang lain tak ada. Jadi dia Allah saja yang berhak bercakap tajuk dua asbab. Allah saja yang berhak bercakap tajuk dua asbab. Mendakwa yang berhak Allah dan Nabi saja. Orang lain tak boleh. Ustaz tu kau ulah saja dakwaan yang sedia ada. Sahabat Nabi penghayatan, sebab mereka dapat package kalam Allah kalam Nabi, maka segala apa yang kepada mereka penghayatan. Dan Allah telah beri jaminan mereka ni betul-betul faham maksud luar asbab Allah saja, luar asbab orang saja. Sebab mereka tak ada tak kongsi-kongsi. Semua apa yang datang pada mereka ni adalah penghayatan kepada wali Allah. Sebab tu sahabat Nabi ni segala ucapan mereka boleh jadi sandaran kepada agama. Tengok dia kata apa? Ketika mereka berkata Allah tidak turun sehabuk pun, tidak turun satu habuk wahyu pun kepada manusia. Ini dakwaan dan asbab ke dua asbab? Allah tak turun berapa-apa pun kepada manusia. Sebarang kitab pun tak turun, tulisan. Ini dakwaan dan asbab ke lu asbab? Lu asbab. Lu asbab ni Allah dia berhak kata. Dia kata benda ni benda lu asbab. Lu asbab ni kena wahyu kata. Jadi bukan kata lagu ni semua perkataan yang tidak patut dikatakan sebab dia tu benda lu asbab, maka dia tidak menghargai Allah sebenar-benar penghargaan. Lu asbab, siapa yang berhak disuruh? Allah saja. Tapi dia kata apa? Allah boleh, roh boleh. Allah boleh, jin boleh. Allah boleh, malaikat boleh. Ini dakwaan lu asbab. Siapa kata lagu ni? Siapa yang kata boleh berlaku ni? Dia kata boleh berlaku. Maka bila dia yang kata, bukan Allah kata, bukan Nabi kata, tidak menghargai Allah sebenar-benar penghargaan. Sama tadi kita kata sebulan bin sebulan syurga. Siapa kata? Sepatutnya sebulan bin sebulan syurga ni wahyu kata, Allah kata, Nabi kata boleh. Kita tak boleh. Kita hanya berkata buat lagu ni ending dia syurga sebab Allah kata lagu ni. Buat lagu ni ending dia neraka sebab Allah kata lagu ni. Nak kata sebulan bin sebulan neraka syurga ni tak boleh. Sebab ini Allah yang berhak berkata, Nabi yang boleh berkata. Mana kalau keluar daripada Allah dan keluar daripada mulut Nabi itu betul lah. Kita tak boleh. Kalau kita keluar juga, mana kita tidak menghargai, tidak menghormati Allah sebenar-benar penghormatan yang tidak melayakkan kita ke syurga selama-lamanya.
Perkataan ni bahaya tak boleh. Esok bentuk lagu ni wahyu je boleh. Sama dengan benar, salah, tak boleh kata mu sesat. Siapa kata apa neraca sesat? Saya sendiri. Mana boleh? Buat sesat-sesat ni wahyu yang berat kata. Dia kata apa tu lah dalam konteks perkara ni, pahaman lagu ni sesat sebab Allah kata. Bila melibatkan orang, ni tugas majlis. Majlis pun nak kata sesat, dia kena panggil dulu, kena bicara dulu. Lepas tu boleh dikeluarkan warta. Tak apa. Kita tak boleh. Kita hanya boleh sekadar kata, kalau faham lagu ni sesat. Faham lagu ni betul. Orang sesat ni, tak ada kita. Orang sesat ni, majlis yang boleh. Majlis ni, dia makna adil. Tak boleh kita kata sesat. Betul, kita kena, majlis kena panggil. Kena ada bukti. Berada bukti, makna bukti ni boleh masuk mahkamah, maka baru dibuat keluar kenyataan kata si fulan bin fulan telah terkeluar daripada Islam kerana telah mendakwa lagu. Contoh kepahaman saja kalau boleh kata kita boleh betul kepahamannya benda ni tak betul sebab Allah kata. Sebab kalau tak ada kata lagu tu tak ada hadiah Quran. Sebab Quran kata lagu tu, Quran kata sesat lagu ni, betul lagu ni, kita kena baca je. Sekadar baca apa orang kata, Nabi kata. Nak dakwa si fulan sesat ni, ni tugas orang lain pula. Kadang-kadang orang ni bila sebut lagu tu dah kena kat dia tambah pula. Zali kata saya sesat. Bila pula saya kata sesat? Ada satu golongan Ustaz. Dia menghalalkan apa yang dia buat tak betul tu. Macam rasuah atau apa semua kan. Dengan cara dia tengok dia hidup apa, tak ada masalah pun. Hidup harta, lebih ke Mekah naik haji. Gitu tak ada apa pun. Mana orang ni? Itu hujah. Buat kategori mana letak dia? Atau kena orang dia. Mana orang dia kena menilai. Dia telah menghalalkan cara dia buat tu dengan dia tengok apa pahala pada tak nak. Alah, rasuah tu SR pula nak ngesah dari rasuah betul. Mana orang dia? Bidang ni orang dia. Kalau barang rasuah ni siapa dia? Yang buat pelanjutan. SDRM. Mana tuduhan dulu, lepas tu ada bukti dulu baru boleh cakap. Benda-benda ni benar. Tu dah kata agama ni, kalau kita nak tengok standard mana, kalau kita tengok cara agama tu, Maksudnya raya tu kita nak letak dia berkategori mana? Munafik ke? Fasik ke? apa dia? Contoh. Golongan Islam je lah. Macam mana dia kata? Golongan yang buat maksiat. Lepas tu? Kalau kerja tak amanah, rasuah ke apa kan? Apa benda lah. Tapi bila dalam kehidupan seharian dia berjaya, dia berniaga berjaya. Dia bekerja pun dia boleh buat harta. Dia ada satu Lepas dia pergi ke Mekah tak ada bala apa-apa. Dia ada kaedah. Dalam konteks dalam amal ni, tajuk telah kita goyang tadi. Muzakarah tajuk ni. Bila berkaitan dalam asbab, apa tu benda keadaan boleh jadi hujah. Dalam asbab keadaan boleh jadi hujah. Kadang-kadang pun dalam konteks dalam konteks perubatan, dalam konteks hospital, kadang-kadang benda yang telah dikeluarkan, contoh keluar nyataan gini, cek. Ini adalah kenyataan ini salah sebab dia dapati yang kritis ni orang sains. Kadang-kadang tidak menepati piawaian kajian. Pernah tak lagu tu? Jadi dalam konteks agama, keadaan bukan hujah. Bila berkaitan dengan luar asbab, keadaan tidak dihujah lagi. Sebab neraca tu sudah ada, iaitu neraca kalau Allah, kalau Nabi. Makna kadang-kadang bentuk luar asbab ni kadang-kadang dalam keadaan kita macam tu je lah. Makna dalam keadaan kita jadi pun boleh jadi betul tak betul. Jadi bukan jadi sebagai hujah. Zahir tu bukan lagi kesimpulan. Yang kita pegang ialah metod, cara. Selama cara tu betul, maka betul lah kesimpulan tu. Kalau cara tu salah lah kesimpulan tu. Dan betul dalam bentuk perubatan Islam, kita tak tengok kepada keadaan tu. Metod. Kalau metod tu menepati cara sunnah, cara wahyu, maka kesimpulan tu betul. Kalau metod tu menyalahi cara betul, kesimpulan tak betul. Manipulasi. Di mana contoh kalau pergi mahkamah, boleh tak kita nak buat satu kesimpulan kepada barang yang terbuka dah. Barang dalam hospital. Maknanya terbuka dah. Mana kita kata ni tak boleh dah. Jadi macam lari dah. Agama kita juga.
Faham bukti rosak. Rosak dah. Sebab tu dalam konteks agama, bukan keadaan tu hujah. Bukan keadaan tu hujah, tetapi cara. Kalau betul cara wahyu, betul lah. Kalau salah, salah lah. Biasa orang yang tidak mengaji wahyu, dia menggunakan hujah keadaan. Biasa. Mana tengok kita ni tak kena adab pun. Mana Tuhan suka lah. Dia ada dalam ayat Al-Quran. Mana bila Allah kehendaki lagu ni, bila Allah kehendaki lagu ni, mana Allah redha lah. Dalam Quran kita akan jumpa satu ayat, Allah kehendaki belah lain, Allah redha belah lain. Kadang-kadang Allah kehendaki tapi Allah tak redha. Tapi bagi orang jahil ni dia anggap bila Allah kehendaki bentuk lagu ni, mana Allah redha? Tak, kehendaki belah lain, redha belah lain. Memang kadang-kadang tajuk agama ni tak rumit, tapi bila kita tak mengaji, kita terpedaya, terperangkap dengan cara yang tak betul. Kita diuji untuk konteks negara kita Malaysia sekarang ni. Barang palsu ni bukan duduk dalam masyarakat kampung. Barang palsu ni cuba diakademikkan. Kalau tengok dalam apa tu isu-isu semasa Facebook barang palsu tapi diakademik. Tapi barang palsu tetap palsu. Barang palsu tak boleh diakademikkan sebab barang benar saja yang boleh diakademikkan. Dia barang benar saja ilmiah. Barang palsu dia akan bocor. Tapi ada unsur-unsur orang yang dia terperangkap, dia terduga dalam barang tak betul, dia masuk dalam universiti, masuk dalam motivasi, dia ajar barang yang tak betul. Nah, barang batil tapi dia akademikkan seolah barang betul. Yang terpedaya siapa dia? Anak-anak kita ya sayang. You dia sayang. Semua you ni lah. Kan? Bukan ya saya semua. Dan dalam you pun ada orang yang jenis apa tu, mana ada orang yang cuba maknanya yang tak terima pada mana benda ni. Kita kena faham Quran ni dia mana dihajati bukan oleh orang kampung saja, semua orang akademik pun. Macam Bilqis, orang cerdik. Tapi kalau dia tak mengaji wahyu Allah, dia tak nampak. Cerdik lagu mana pun kalau tak mengaji wahyu, bingung juga. Pengajaran kita. Cerdik lagu mana pun kalau tak mengaji wahyu, bingung juga. Tapi kalau mengaji wahyu Allah, dia akan dapat kebenaran. Maknanya tak kira siapa. Kalau dia cerdik pun, kalau tak mengaji wahyu Allah, bingung juga. Tapi kalau dia guna otak yang cerdik itu untuk mengaji wahyu Allah, dia akan nampak kebenaran. Macam Bilqis. Lepas tu dia kata kan, hai, tambah 10 minit tadi. Tambah 10 minit ni juga yang atau kita bimbang ni darurat, bagi habis 3 buka. Ketika mereka berkata tidak Allah turunkan sikit habuk pun kepada manusia. Tidak Allah turunkan sikit habuk pun kepada manusia. Padahal betul ke? Ada Allah turunkan. Mu je tak mengajinya. Tapi tak ada orang Melayu kita kata lagu tu. Tapi hak bimbangnya asal lagi. Hak bimbang asal lagi ni, kita dalam konteks beramal ni, dalam konteks kita nak masuk syurga, dalam konteks kita nak selamat di akhirat ni, kita nak bebas cara beramal. Jadi seolah-olah Allah tak ajar cara kepada kita. Bebas nak berakidah, bebas nak beramal, seolah tak ada metod. Tak ada terikat dengan cara yang sesuatu cara, tak ada. Jadi seolah-olah Allah tak ajar cara. Lepas tu cara orang serati kita. Jadi keadaan tu seolah-olah Quran turun kita nak panduan untuk selamat di sana. Kita ni tak sengaja mana. Seolah-olah macam Tuhan tak tahu apa-apa kita. Kan sekadar apa? Sekadar nak beramal di masjid, kan, puasa, pergi haji gitu. Quran kita rasa beredah. Tak berhajat mana. Bila perasaan tu wujud dalam satu surah, satu ayat mengatakan ada something yang tak kena. Bila tidak berhajat, ada yang tak kena dengan akidah dia. Kul katakanlah, man, siapakah yang telah menurunkan kitab yang datangnya kepada Musa, yang datangnya
kepada Musa. Yang dibawa Musa. Lepas tu tak boleh kata yang didatang ja'a bihi. Bi ni tak boleh terjemah dengan. Bi ni makna bersama. Boleh. Datang, kadang bi ni makna ma'ah. Boleh. Datang bersamanya Musa. Kerana Musa bawa. Datang bersamanya ni makna Musa bawa. Dan Taurat tu cahaya. Cahaya. Sebut cahaya, Tuhan nak dia faham. Ciri cahaya. Bila bercahaya, Tok Guru nampak, Tok Guru seorang nampak ke nampak belakang? Itulah kebenaran. Sebab tu jenis nampak belakang ni, kalau sandar, tak nampak lagi. Ustaz kata betul kali. Tak ada betul kebenaran. Kebenaran ni bila Ustaz cakap, nampak, oh jelas. Jadi bukan sandar ke Tok Guru, sandar ke cahaya yang nampak tu. Bukan sandar ke Tok Guru, cahaya. Cahaya tu lah tulisan. Kan Quran kita baca nampak. Jadi kita bukan sandar kepada guru yang mengajar, kepada yang kita nampak tu. Itulah cahaya. Dan cahaya itulah tulisan. Kita tu tulisan hitam putih tu kan. Bukti-bukti tu itulah. Jadi kita tak nampak pandang cahaya tu, kita sandar ke guru. Itu bukan cara wahyu. Nur ni mana? Musa baca Taurat. Sehingga kita nampak dan kita sandar kepada cahaya tu. Dan cahaya tu adalah tulisan, maksud kita. Tulisan. Hitam putih, bukti. Contoh kita kata, ada tak Nabi nama dia Musa? Kita kata ada. Kita sandar ke Ustaz Zali kan? Sandar kepada tulisan tu. Tulisan tu lah cahaya. Kita kata, mana ada Nabi Musa? Ada. Barangkali Ustaz dia kata ada. Ustaz baca je. Mana keyakinan kita wujud manusia Nabi Musa ni daripada mulut Ustaz ke daripada tulisan tu? Tulisan tu lah cahaya. Nabi kata aku tinggalkan agama ini terang menerang. Dia suruh akidah amalannya. Sebab tu kalau kita jenis beramal ni jenis sandar ke orang ni membahaya. Sebab kita sandar ke orang. Lepas tu sandar ke cahaya tu tulisan. Mana kita tak metod tak betul. Keadaan dia pegang Quran, baca, lepas tu kita ngaji, tengok tulisan tu. Sampai apa yang dalam tulisan tu masuk dalam dada kita. Itulah masuk kita. Itu metod betul. Kan? Sehingga kita yang mengaji ni, kita tak rasa Ustaz dakwa. Ustaz baca je. Tapi bayangkan kalau kita mengaji jenis sandar ke dinding, tak pegang apa-apa kita. Bayangkan apa jadi? Sandar ke dinding. Kan? Sandar ke dinding. Angguk-angguk, sandar ke dinding angguk. Jadi bila dia nak jaja orang, dia kata Ustaz kata. Betul tak metod tu? Betul. Metod begitu bahaya. Jadi agama ni jadi heret kursi. Jadi tak jelas. Asal jelas. Jadi bila kita beritahu, jangan wahyu ni. Dia jadi dia banyak terima dah. Sebab metod tak betul. Mana bila bercanda tak ada nak buat apa. Sebab dia bagi dia lah Ustaz kata tu betul. Kita jangan sandar ke Ustaz, sandar ke wahyu. Lepas tu dia kata, jom. Kamu menjadikannya hudan linnas, sebagai maklumat, petunjuk bagi manusia. Taj'alunahu, kamu jadikan kitab itu, qaratis, kan? Kertas bahasa Arab. Yang kertas-kertas yang bercerai-berai. Kertas-kertas yang bercerai-berai. Maksud dia, kamu nampak sebahagian, kamu tutup sebahagian. Sehingga tak jelas. Sebahagian dizahirkan, sebahagian disembunyikan.
Sebab tu kaedah kita, kita kata ngaji daripada surah Fatihah sampai surah Nas. Tanya, ada tak suruhan lagu ni? Seluruh asbab selain pada Allah, ada tak? Kita ngaji habis buat sebenar, tak ada. Baru kita mantap, tak ada. Tapi kalau tak ngaji habis Quran, ada kali. Waktu sanggup, kalau ustaz kata ada dia mengaji Quran, ada kali, tak kena ni, ujar tak. Dia tak ngaji, dia sandar ustaz. Ustaz kata-kata, dia kata ada. Dia tak mantap, sandar ke orang. Tapi dia sendiri ngaji Quran sampai habis, tak ada. Tak ada. Memang hak kuat, tak ada. Ustaz dah jadi teknologi, kita barang tak ada. Macam mana kita tosai? Nampak tak? Jadi dia tak sangkut ke orang, dia sangkut kepada wahyu. Mana menzahirkan sebahagian, menyembunyikan sebahagian yang lain banyak pula. Banyak orang sembunyi daripada zahir. Maksud cerah berani tubdunah, memperlihatkan sebahagian, menyembunyikan sebahagian besar. Lepas tu kalau kita mengajar ni, Allah metod la as'alukum alaihi ajran, kita faham. Jangan tak syarat. Tak syarat ni jadi payah. Nak sama belakang ni payah. Rumit jadi. Dia kena lagu ni. Aku nak mengajar belakang. Dengan tanpa syarat. Aku nak dengar, tak dengar sedar. Aku nak mengajar belakang tanpa syarat. Aku nak dengar, tak dengar sedar. Sebab kita nak selamat. Kalau dengan syarat, sangkut. Rumit kan? Tak kira cukup. Mana berasa dah. Wa'ulim tu. Dan kamu diajar padahal telah diajar apa yang kamu tidak ketahui. Wahyu ni kalau kita tak mengaji, kita tak kadang. Kita tak mengaji Quran tapi kita tahu. Tu nipu tak. Kalau tak mengaji pun tak faham. Nenek moyang kita pun dia tak mengaji, dia boleh cerita kita, dia tak mengaji juga. Betul tak? Kalau contoh nenek moyang kita tak. Dia mengaji tak? Mengaji. Mungkin kalau dia mengaji dia boleh faham. Dia tak mengaji juga. Kita tak mengaji. Nenek moyang kita tak mengaji. Kan? Kita takkan boleh faham, nenek moyang kita takkan boleh faham. Yang boleh faham ialah hak mengaji je. Bayangkan orang yang percaya kita, minta kita mengajar, kita mengajar separuh je. Dan kalau separuh, kalau tak mengaji belaka, takkan faham. Mana? Berlakulah masyarakat yang tak jelas tajuk kebenaran dia. Sebab dah lah, kalau tak mengaji tak faham, tak mengaji belaka tak faham. Lepas tu yang mengajar pula tak mengajar belaka. Barang kalau tak mengaji tak faham. Lepas tu yang mengajar pun tak mengajar belaka. Tak bagi kata kutu. Tanya, boleh kali. Dia pun ada kata guru juga. Bila lah barang tak jelas, jadi tak jelas. Dia rata-rata orang mengaji ni kadang-kadang dia telus. Tapi ketulusan dia tak ada bakat, tak jadi susah juga, jadi rumit juga apabila yang mengajar tak telus. Hak mengaji telus tu, hak mengajar tak telus, jadi rumit juga. Betul tak? Dia jadi sesal masalah ya. Dia sesal masalah ialah yang mengaji pun telus nak faham, yang mengajar pun telus nak cerita. Baru jelas. Dia kena ketulusan tu dua pihak. Hak mengajar telus tak sampai, hak mengaji telus tak faham. Selesai. Tapi yang mengaji terus nak faham, hak mengajar tak tentu dah sampai. Itu dia tak jelas. Jadi ahli kitab ni tak jelas. Sebab tu guru dia jadi gitu dah. Jadi macam tu, jadi agama tu jadi tak jelas. Makan keturunan tu. Lepas tu bila kita ni kan, kadang-kadang sampai tak betul dulu kita. Ngaji Quran. Habis lama ni lagu mana? Hak tu nak kata. Yang kita mengaji selama ni macam mana? Tahu kita dah macam mana. Nampak tak? Baru kita rasa penting ketulusan dalam mengajar dan ketulusan dalam mengaji. Padahal kalau soal mengaji pun, kalau hang mengajar tak tulus,
tu yang kita kena faham. Agama ni bagaimana laku kuno ni lagu ni lah. Katakanlah Allah lah yang menurunkan. Katakanlah Allah lah yang menurunkan. Bila Allah yang menurunkan, lepas tu hang yang nak mengaji, alhamdulillah. Hak tak sengaji tu biarlah mereka. Tak sengaji tu biarlah mereka dalam kesesatan. Dalam keadaan kebingungan. Kan? Main-main macam tak apa jelas mana. Jadi duduk bukan dalam bentuk tulisan yang ada jaminan, ni main-main. Biarkanlah mereka fi khawdihim, dalam kesesatan mereka. Yal'abun, main-main. Macam apa tu, dekat dini ni penuh undang-undang, kena lagu ni, contoh tak? Kita buat saja, tak hurau undang-undang tu. Main-main. Tu main-main apa dia? Quran itu habis kita kena gini, jangan gini. Kita tak mengaji mana, tak hirau mana. Main-main. Lawan main-main, sungguh-sungguh. Ni tulisan kata lagu ni. Ni, jangan. Kena. Tu baru tak main-main. Wa hadha kitabun, dan ini adalah kitab anzalnahu. Kami telah menurunkannya mubarakun, diberkati, berkat. Quran ni berkat tak? Berkat sebab Allah kata berkat. Dia berkat ni kena sandar atas dua sebab saja. Satu, Allah kata berkat. Satu, Allah perintah. Setiap perintah Allah ada keberkatan. Setiap larangan Allah ada penarikan keberkatan. Sama ada Allah sendiri kata berkat atau Allah, benda tu perintah Allah. Kalau tak ada dua tu tak boleh. Tak ada sandar kepada kan tok guru berkat, tak boleh. Tok guru berkat tak boleh. Kalau berkat doa boleh. Doa tok guru boleh. Amalan boleh. Berkat tok guru tak boleh. Sebab siapa kata tok guru tu berkat? Wahyu kata. Sebab wahyu kata guru boleh. Nampak tak? Berkat-berkat ni sifat Tuhan. Kalau kita apa tu main kodam bubuh, macam kita Tuhan. Dia syirik fil barakah dia benda. Mana berkat ni kita faham satu tajuk juga. Mana kalau kita punah tajuk ni, maka tak sampai ke syurga. Kita main kodam kata berkat ni. Orang-orang yang punah-punah lah betul lah. Dia bersandar habis. Berkat air dia untuk guru lah, apa-apalah. Berkat ni tabarakallah. Allah sadarkan dia. Bila Allah sadarkan dia sajalah yang berhak meletakkan makna berkat tu. Kepada siapa? Contoh Quran, berkat. Nabi, berkat. Apa lagi? Mekah, berkat. Allah perintah mengaji, berkat tak? Berkat sebab Allah perintah. Kan? Musaddiqu, yang membenarkan yang di antara kedua tangannya. Di antara kedua tangannya ni mana dia? Yang diturunkan sebelumnya. Dan sebab agar engkau memperingatkan Ummul Qura, penduduk Mekah, wa man haulaha, dan orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi Quran ini sebagai peringatan. Kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang bersedia nak ikut. Bersedia nak tinggal hak tak betul, ikut hak betul. Tapi peringatan bagi orang yang degil tak usah tinggal, barang tak jelas. Walladina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman dengan akhirat. Nama bagi orang yang apa tu? Orang yang apa tu? Nama bagi orang yang ikut Nabi. Nama bagi orang, sebab dia kata kalau orang yang tidak beriman dengan akhirat tu nama bagi Arab Mekah. Kalau dalam Quran tu, iaitu orang-orang yang tidak beriman akan akhirat, Arab Mekah nama dia. Kalau orang yang beriman dengan akhirat, orang yang ikut Nabi.
Mereka beriman dengannya. Mereka beriman dengannya ni maksudnya ialah datang, duduk, dengar, faham, takut, tinggal, selamat. Mesti ada datang, mesti ada dengar, ada faham, ada takut, ada tinggal, selamat. Mana kalau tak ada makna tu, 7 perkara tu, makna beriman tu tak sempurna kan. Wa hum ala salatihim, dan mereka pada solat mereka memelihara, yuhafizun. Jadi peringatan bagi orang yang menyatakan luar asbab bukan wahyu, luar asbab bukan daripada Allah, dusta, menyebarkan hadis palsu, menyebarkan barang palsu, menyebarkan barang khurafat, menyebarkan barang syirik. Ada kata waman aqlamu, siapakah yang lebih zalim? Sebab barang ni lah membunuhkan agama, daripada orang yang mengada-adakan barang tak ada. Wahyu tak kata, dia kata. Allah tak kata, dia kata. Nabi tak kata, dia kata. Itulah barang yang diada-adakan. Dia barang syirik ni adalah sebahagian dari barang-barang yang diadakan. Jadi orang yang tak mengaji Quran nampak syirik sihir. Selepas mengaji Quran, besar. Barang dusta lagu tengok. Sebelum kita mengaji Quran, kita mencari palsu ni macam sihir. Lepas mengaji Quran, barang-barang palsu ni tajuk besar. Atau qala, telah diwahyukan kepadaku. Nampak ni? Telah diwahyukan kepadaku. Dia tak kata wahyu, dia kata aku dapat kasyaf daripada Allah, direct daripada Allah. Bohong. Jangan dia seolah tu aku Nabi, kita kata Nabi, bocor pula. Dia kata saya dapat direct ilmu daripada Allah. Bila direct daripada Allah, Nabi ya. Bohong. Hak dapat direct daripada Allah, Nabi ya. Kalau ilham ni semua dapat. Tinggal lagi kita nak tahu ilham daripada Allah ke setan. Neraca Quran tak seperti Quran, mana daripada Allah dan malaikat. Kalau lawan Quran, setan gitu. Tak boleh terima direct gitu. Padahal walam yuha ilahi syai', walau mana ada. Padahal mana ada Allah bagi direct kepada seseorang kalau bukan Nabi? Mana ada? Ada tak orang mengaku saya dapat ilmu direct daripada Allah? Ada tak? Ada orang bunuh. Orang bunuh lah. Bohong. Ni barang-barang bila dia jajak tu barang-barang bunuh ni, barang bunuh. Ni jenis-jenis barang-barang masalah. Lepas tu ada yang mengikut dia, ada. Dan orang yang berkata akan diturunkan kepadaku, saya akan menurunkan seperti mana yang Allah turunkan. Saya akan menurunkan seperti mana yang Allah turunkan. Sebenarnya tak ada orang cakap lagu ni, tapi meh-meh ada. Ni barang-barang berharga kan ni. Barang berharga ni 3 je. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Jadi dia jaja lain daripada 3 ni, dia kata barang berharga juga. Mana boleh lawan, mana lebih lagi. Something. Lepas tu kita talk satu neraca. Kalau ada yang jaja selain daripada kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, lepas tu dia akan jaja ni. Macam angkat dia. Jadi seolah macam nak lawan 3 kalam ni. Something. Dia kata dia ada standard wahyu juga. Ini orang cari pengaruh. Orang cari pengaruh. Lepas tu kita jangan jaja. Selain pada 3 ni, kita cari pengaruh ya. Ajar kita jangan jaja sebelum 3 ni. Cari pengaruh. Kena menepati. Jangan jaja kita. Khianat nama dia. Dia kalau jajah hal lain daripada hak 3 ni, cari pengaruh. Lepas tu biasanya orang yang lagu ni, bila dia buat amalan-amalan yang bukan wahyu, barang-barang palsu ni, kadang-kadang Allah bagi sihir. Lepas tu dia terujar dengan barang tu. Dia ingat keramat, barang sihir. Lepas tu ajar orang lain pula jadi juga.
teruja, suka orang puja dia. Dan kalaulah engkau melihat ketika orang-orang zalim, idul zalimuna fi ghamaratil maut, dalam kesengsaraan maut. Ni cerita orang yang nak cari pengaruh waktu mati, kerana jajah barang dia. Waktu berlaku luar biasa, dia jenis lagu ni dia suka orang angkat dia. Sebab lepas tu bila dia jajah barang dia nak orang angkat dia. Kita kena jajah barang Nabi. Kita orang tak kenal tak apa konsep Nabi. Nabi nak jajah Quran, orang tak kenal dia tak apa. Sebab tu orang di Mekah tak kenal Nabi. Nak kata Nabi, dia tak fikir mana dia fikir orang nak kenal Quran. Sampai kat Madinah tu ada orang tak kenal Nabi. Bayangkan. Kalau Gizah tak apa, mana tu Nabi dia semua sama mereka. Sahabat dia juga. Sahabat orang tak kenal dia tak apa, yang penting orang kenal Allah, kenal Nabi. Tak ada dia angkat barang dia. Sebab tu dia angkat barang Nabi saja. Jadi lari pada konsep tu something. Wal malaikatu, dan para malaikat waktu menarik tangannya sambil berkata, sedang para malaikat memukul dan dengan tangannya. Bahasa itu memukul dan menyesa dengan tangannya, bukan menarik. Memukul dan menyesa dengan tangannya sambil berkata, biasa apa? Kenapa? Tak apa-apa kita bisa. Luar biasa duk kita. Dia ada khayal dia. Kita bisa. Luar biasa duk kita. Lepas tu dia promosi. Mari jumpa kita. Kita bisa. Luar biasa duk kita. Mari jumpa kita. 01 ke sini. Contoh ni perasaan kita kena perasaan ni. Luar biasa duk kita. Lepas tu mereka kata, kamu luar biasa duk apa? Cubalah buat keluar banyak rohmu sendiri, boleh tak? Luar biasa duk kamu. Atau tahan, boleh tak? Bawa keluar atau tahan, boleh tak? Aku nak bawa keluar, dia tahan. Luar biasa duk kamu. Ini dia semulik kepada orang yang teruja dengan luar biasa dia sendiri. Boleh tak kamu bawa keluar sendiri? Atau boleh tak kami nak bawa keluar, tahan, boleh? Teruja dengan luar biasa sendiri tak? Suka orang puja dia. Masa nak mati, suka sangat orang dipuja dia, angkat dia menjadi. Kalau kita tak, keluarkanlah diri kamu sendiri. Pelik tak? Keluarkanlah dia, keluarkanlah. Mu ambil nyawa sendiri. Boleh ke tak? Atau kami nak ambil nyawa mu tahan, boleh ke tak? Tak boleh mana kita. Nak keluar tajuk dia. Mu kata bisa. Mu kata bisa. Bisa sangat. Promosi. Saya telah diberi anugerah oleh Allah. Kita pun al-yawma, hari ini tujzauna adzabal hun. Kamu dibalas dengan azab seksa. Maulana Nabi kata, orang punah akan dicari oleh orang punah. Orang betul akan dicari oleh orang betul. Kita punah cari orang punah. Orang betul cari orang betul. Sebab kita bunuh cari dia tu. Kalau kita betul tak cari dia. Faham tak? Kita bunuh juga. Allah buat kumpul sekali. Barang bunuh cari barang bunuh. Barang betul cari orang betul, cari barang betul. Konsep dia betul. Azabnya menghinakan disebabkan kamu berkata tentang agama Allah, bukan kebenaran. Biasanya umur ni jajah barang palsu. Jajah barang palsu, barang bukan wahyu. Mana berkata atas agama Allah bukan daripada Allah. Mana faham barang yang dijajah oleh Tuan Muhammad tu barang palsu berlaku, barang bohong. Dah kita jahil, daya lah. Lepas tu mu sendiri tak mengaji. Betul ke tak? Ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbiru. Kamu pun rasa kita tak mengaji mana? Kamu kalau mengaji pun tak kenal lagu ni, penyakit ni. Kita tak mengaji, khayal.
khayal sendiri dah. Rasa diberi anugerah. Bila mengaji, perangkap rupanya tu ingat anugerah. Kalau mengaji bocor rasa perangkap. Tak mengaji anugerah. Sama mati dengan anugerah. Kita pun tukar jajar juga. Kan? Dia telah diberi anugerah oleh Allah. Quran sebut walaqad, dan dengan semuanya pasti kamu datang kepada kami. Pasti kamu datang kepada kami. Hei orang mengaji Quran, jangan yakin, pasti kamu datang kepada kami furada, seorang diri, sendiri-sendiri, tak ada satu. Jadi kena sendiri tu kena fikir. Keselamatan ni sendiri kena fikir. Sebagaimana kamu diciptakan. Kita lahir telanjang bulat. Kita lahir dalam keadaan tak ada apa-apa. Kan? Begitulah kita mati dalam keadaan dibangkit pun dalam keadaan lagu tu. Mati dan dibangkitkan keadaan lagu tu. Seperti asal. Kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti asal. Dan kamu dipaksa untuk meninggalkan. Wataraktum. Kamu dipaksa untuk meninggalkan ma khawalnakum, apa yang kami telah kurniakan kepada kamu. Kurniaan yang bentuk ujian, bukan hakikat. Segala harta, semua mereka tu ujian saja, bukan hakikat. Tapi kamu ni dia macam hakikat dah. Jadi hakikat Quran ni bila masuk dia tak keluar dah. Bila masuk dalam jiwa kita dia tak keluar dah. Dia akan bagi apa faedah pada tuan yang mengaji tu. Quran ni barang yang kita boleh bawa mati. Bila masuk dalam dada seorang dia tak tahu dah. Dia akan beri perlindungan, keselamatan kepada tuan dia yang susah payah untuk dia. Tapi kalau Quran tak masuk, barang luar ni akan menyusahkan tuan. Kalau Quran tak masuk, barang luar ni akan menyusahkan tuan. Tapi kalau Quran masuk, barang luar ni Allah bagi percuma. Lepas tu bagi syurga pula. Wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Disebabkan mereka tidak usah untuk cari Quran, tapi cari harta. Kalau mati Quran tak cari. Barang yang dia cari ni barang di dalam. Dia nak cari barang luar saja. Barang di dalam tak cari mana? Barang luar dia cari. Barang luar dia esok tinggal. Bila barang luar cari, barang dalam tak cari, wahyu tak cari mana, terjebaklah dengan barang khurafat, barang syirik, barang punah. Maka orang yang tak cari Quran ni adalah seru-seru Allah, adalah puja benda, adalah puja tu guru, adalah puja roh, adalah kat dia tu. Sebab apa? Tak ngaji Quran. Kalau ngaji Quran tak ada barang tu. Yang lama tak ngaji Quran lah ni. Wa ma nara, tidak kami lihat bersama kamu syafaat yang kamu minta tu. Syafaat tu Allah nak bagi hakikat dia. Jadi patutnya seru Allah, bukan seru roh. Muduk kata contoh syafaat Nabi. Syafaat Nabi ni Allah nak bagi sebenar. Jadi sepatutnya seru Allah. Muduk jaja seru Nabi. Mu seru Nabi. Ya Nabi bagilah syafaat. Syirik ni. Patutnya ya Allah bagilah aku dapatlah ya syafaat Nabi. Dia pergi seru Nabi. Pergi seru roh. Macam Nabi Isa. Kan? Nak syafaat seru Nabi Isa. Nak syafaat seru Maryam. Semua agama gunanya asal-asal syirik syafaat. Sebab tak faham bahawa bila dah syafaat tu Allah yang asal nak bagi, seru Allah. Tu dia kata ni pemberi syafaat. Kan? Bila Nabi kata, Allah kata atau Nabi kata pemberi syafaat, dia salah faham, keliru. Pergi seru Nabi. Allah aja seru Allah. Dia pergi seru Nabi. Jadi bila seru Nabi, penuh harapan untuk dapat syurga selama-lamanya. Yang kamu dakwah. Yang kamu dakwah. Ini panas kat isu ni. Yang kata bukan seru Nabi. Ataupun bukan seru patung semua. Di perantaraan jadi seru ni sebagai seru Allah juga dia kata. Tapi ini sebagai wakil. Ini tajuk surah Zumar nanti. Ini sebagai wakil kan.
Surah Zumar. InsyaAllah dia akan jumpa nanti. Pemuda Sarah. Nah, Kita kena dah lagu nasyid tu kat Indonesia. Kan memang jangan tipu kita lah. Sebab kita nyanyi ni nasyid tu. dia pandai tak? Ha? Memang dia pandai. Memang. Tapi bukan semua patung tu, bukan dia minta patung tu. Tapi kelantaraan. Bukan mewakil. Lepas ni kita kaji surah Zumar. Dia kata ni, mana sebagai sekutu campur, sekutu. Mana bila lu asbab ni sepatutnya Allah saja. Campur ni. Mana campur-campur ni bukan wahyu. Dia ada ajaran luar, bukan wahyu. Ajaran luar aja. Kena lepas balik. Waktu buat balik. Balik daripada Pulau Perhentian dia kena pergi habis. Tak boleh, tak tumpu dan otak dia ke sana. Jadi bila kita dia ada nak bodek kita nak bodek menunggu, contoh biasa bodek semangat. Ni nak bodek roh. Untuk dapat syarat bodek roh. Dia dah anggap dengan bodek roh ni mudah dapat syafaat. Ada bahan lagu tu anggapan. Lepas tu kita aja daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas cari mana lafaz Allah aja bodek roh mana. Cari. Kita masuk guna. Lepas tu kita perhati tak ada. Laqad taqatta'a. Asal qata'a ni mana putus. Kalau taqatta'a mana putus. Maksud Kelantan putus getah. Betul tak? Putus tak ada sambung dah. Kalau qata'a ni mana putus. Kalau qata'a macam timun. Tapi tambah ta depan putus tak boleh sambung dah. Mana tak akan jumpa hak kita puja. Nabi tak bersalah, Maryam tak bersalah, Isa tak bersalah. Kes seru dia tu tak jumpa dia selama-lamanya. Sebab kita duduk neraka abadi lah. Nampak tak? Nampak Abu Faham kan? Kes kita seru dia tu, kita sayang dia, tapi pergi seru dia. Sayang dia tu wajib. Seru dia tu sama aja. Sayang dia tu wajib. Seru dia tu sama aja. Seru Maryam sama aja. Seru Nabi Isa sama aja. Seru Rasulullah sama aja. Kes seru tu butuh hubungan. Tak jumpa selama-lamanya. Bila kita sayang ke Nabi, wajib tahan ajaran dia. Letih dia ajar barang betul, kita ambil barang guna. Dan wadalla, dan telah sesat atau sia-sia lah. Sesat, hilangkan sesat ni. Telah hilanglah dari mereka apa yang mereka sangkakan. Hilanglah benda ni, benda angin. Kebenaran ni kekal sama harga. Barang angin ni kalau kita mengaji, hilang dah kat sini. Kan? Tak boleh hilang dah kat sini. Tapi kalau tak mengaji, hilang kat sana. Tak boleh tu. Maksud nampak tu. Nampak dia neraka abadi. Tak ada dah. Tak boleh rupanya. Tak boleh rupanya di sana. Orang ngaji untung, tak boleh rupanya di sini. Selamatnya. Hilang kat sini dah. Dia hilang ke sana. Tak boleh dah tu. Tak boleh dah tu sana. Sana nampak tak neraka tu? Nampak? Duduklah neraka selama-lamanya. Kita tak boleh no tu kat sini. Tak boleh no kat sini. Alhamdulillah lah dah mengaji dulu. Kat sini. Dia kat sana orang hilang. Habis. Jadi kita ni tajuk ni dia sesat. Nak marah kita marah lagi. Kita lepas dah. Tajuk ni sensitif. Tapi kalau tak diberitahu oleh guru kita, kita pun tak faham. Dan kita wajib beritahu kepada kita belakang ni, kita mikir. Kalau kita tak perhati, cari. Kalau tak ada keterangan, bahaya barang ni. Carilah Quran ada ke aja bodek selain Allah. Ada ke? Kalau ada tunjuk kita. Jangan lagu tu tak tanggungjawab namanya. Kita kata ada, tunjuk tak boleh. Jangan lagu tu. Kesian orang. Banyak orang tertelan. Kena telan budak-budak ni. Mana dia salah kita kena telan budak-budak. Dia tak bertanggungjawab. Habis. Sama kesalahan. Hak kita kena telan budak-budak. Jenis dia hak jenis main kodang. Habis. Salah dua-dua. Kalau jenis kita ni jenis teliti sikit kan.
Macam polis kan, tengok. Ada kan. Kan tahu polis cek barang. Tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa buka dulu. Kan. Tak ada apa-apa buka, tengok dulu. Mana bocor rahsia. Kalau kita secerdik polis macam nak cegah barang-barang gelap ni kan. Selamatlah. Mana nak tahu dulu barang mana, nak tahu barang mana. Sebenarnya cara ni bukan nak menyesal orang lain, menyelamatkan kita. Tak tanya dulu daripada mana kita mengaji Quran dah tak ada. Dia nak kata lagu mana? Nampak tak? Carilah kita mengaji dah. 30 juzuk kita mengaji dah. Tunjuk kita mana. Kalau ada kita nampak juga. Mana? Padahal suruh tak ada, larang tu lagi ada. Jangan menyusahkan kita. Gitu. Walaupun kita orang itu ngaji haknya ni tak ngaji atlam nak ulang. Nanya ke dia. Kita ni sebab kita telan dah. Kita telan dulu dah. Telan bulat-bulat. Kita telan dah. Sebab kita mana ada tahu jenis keadaan dalam bumi. Kita mengaji memang kita nak baik, kita nak selamat. Kita tak pernah henti-henti. Kita mengaji ngapa saja, mana kita tahu. Bila mengaji makna baru faham. Kalau kita kata, ustaz kita mengaji makna, sama lah hak mengaji ni pun. Dulu tak mengaji pun telah bulat-bulat juga. Siapa pun nak betul lah. Jangan tipu lah kalau Tuhan tak tolong kita. Kalau Tuhan tak hantar orang yang tedus pada kita, memang sambung lah kita. Tak adalah juga. Rata-rata orang mengaji ni jangan bermain-main dengan ketelusan mereka. Kamu lah sekarang ni terbuka. Kalau kita tak beritahu betul, orang lain betul-betul. Marah kita kat dunia tak apa, marah kita kat akhirat esok. Jangan, orang lain cerdik. Bukan yang dulu telah-telah. Dia tak ada. Dia mengaji banyak guru. Kalau kita tak beritahu, orang lain beritahu. Dia nak ngaji habis Quran jumpa. Lepas tu ustaz dulu ajar kita lagu ni, mana kita mengaji Quran dah tak ada. Macam mana? Kalau kat dunia tak buat kat akhirat esok. Tak mana muka kita. Bukan sekadar malu. Di akhirat. Bukan. Kita percaya ke ustaz. Kita ni orang bawa pencet baru dah mengaji orang tak betul. Alhamdulillah ada orang yang beritahu kita. Harap ke ustaz ajar tak orang tak betul. Contoh tak. Jangan, kalau orang baru betul, jangan. Sensitif. Kita sensitif takut nak sampai benda betul. Kan? Kalau orang dapat tahu sebelum mati, dia gitu, alhamdulillah lah. Kan? Apalah silap cari tok guru. Dia gitu lah. Baik kita berseserah tak apa. Kalau kita ngaji siapa, kalau orang terus gitu dia cakap. Kan? Kecuali kalau jenis metod yang serupa telah berulang tak jumpa. Tak apalah, kita sedua buka lah. Kan? Pulau Langkawi pulau Perhentian. Tak apalah, ni dia buka dah. Jadi anggapan-anggapan ni, kesimpulan anggapan-anggapan ni, jangan agama beranggapan. Jangan. Biar jelas. Boleh tak boleh. Kita nak tahu. Kalau boleh, kita tahu boleh mana. Ayat kata boleh. Kena cerdik sikit. Lepas tu insyaAllah, kalau metod lagu ni insyaAllah kita akan makin mengaji, makin yakin. Tapi kalau jenis kita metod tu, amat tu masalah. Silap hari bulan kita yang makin. Sebab kita kena dah. Kita metod kita dulu metod lama tu, metod lama mula-mula tu. Kita kenal dah. Bila kita dapat tahu metod tu salah dan kita dah tertelan barang-barang tak jelas ni, kita ubah metod. Sebab kita toksir menganiaya orang lain pula, jangan. Toksir kita. Tak pandai. Lepas tu nak terima, tak terima sudah, alhamdulillah, lepas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.